Assalamualaikum semua murid-murid tahun 6 maju. Apa khabar? Okey, setelah kita bercuti seminggu, kita bertemu kembali. Jadi hari ini kita nak belajar apa? Kita akan belajar teknik campuran, iaitu kita akan menghasilkan satu karya yang menggunakan teknik ikatan dan celupan, resist dan juga mozaik. Tapi ini akan dibahagikan kepada 2 minggu. Untuk minggu ni kita hanya akan belajar teknik ikat dan celup dan juga resist, iaitu dalam bidang membuat corak dan rekaan unit 2 ikatan dan celupan. Okey, jadi bersama dengan cikgu lagi. Semua apa khabar? Alright, so hari ni macam cikgu cakap tadi, kita akan belajar teknik campuran. Iaitu teknik ikatan dan juga celupan serta teknik resist dalam karya. Dan kita juga akan menghasilkan sebuah karya yang mengaplikasikan kedua-dua teknik ni untuk fasa pertama. Kenapa cikgu cakap fasa pertama? Sebab kita akan sambung lagi pembelajaran kita ni untuk minggu hadapan pula. Sebab kita nak masukkan teknik mozaik. Okey, jom kita tengok. Alright, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, eloklah kita baca dulu doa belajar. Okey, semua murid-murid boleh tanda tangan ya. Sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, semoga diberkati kita punya pembelajaran pada hari ini. Seterusnya, okey, semua murid-murid boleh lihat gambar yang pertama yang cikgu tunjuk ni adalah contoh teknik ikatan dan celupan. Kalau tengok corak dia ni seperti corak berpancang. Begitu juga dengan gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua ni juga adalah teknik ikatan dan celupan. Mungkin dia ikat dekat bahagian ni kan. Lepas tu dia celup dan warna yang terhasil juga corak yang berpancang. Okey, kita tengok pula gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ni dia special sikit. Sebab apa cikgu cakap dia special? Sebab dalam gambar ketiga ni cikgu nak tunjuk dia ada ketiga-tiga teknik yang kita akan hasilkan pada minggu ni dan juga minggu hadapan, iaitu teknik ikatan dan celupan. Okey, seperti kamu boleh nampak di sini. Lepas tu digabungkan pula dengan teknik resist. Yang ni, corak ni. Ni adalah teknik resist dibuat. Dan yang ketiga, digabungkan juga teknik mozaik. Nampak tak dia susun ni? Kejap lagi kita tengok apa itu resist, mozaik dan ikatan dan juga celupan ni. Okey. Okey, baiklah. Jadi ini adalah definisi ikatan dan celupan, resist dan mozaik. Kita tengok dulu ikatan dan celupan. Apa maksud ikatan dan celupan? Okey, ikatan dan celupan ni adalah satu teknik di mana kita akan ikat sama ada kain ataupun tisu, tapi biasanya kita akan ikat kain lah, kain cotton ataupun kain kapas berwarna putih dan celup. Cara ikatan tu juga ada cara ikatan simpulan, lipatan, jahitan yang menghasilkan corak tidak terancang yang menarik. Kenapa corak tidak terancang? Sebab kalau kita tengok balik dekat slide sebelum ni, kita boleh lihat corak yang terhasil tu corak abstrak. Dia tak ada corak tertentu. Dia tak tiba-tiba jadi corak bentuk segitiga ke, segi empat ke, tak. Corak dia abstrak. Itulah kita panggil corak tidak terancang. Okey. Yang kedua adalah resist. Resist ni adalah satu aktiviti dalam kegiatan menggambar yang menggunakan warna basah. Warna basah ni apa? Sama ada poster color ataupun warna air. Biasanya dua tu lah. Dan juga contengan lilin ataupun kita lorekkan lilin tu. Kita lukis ikut lilin tu. Kemudian kita warnakan menggunakan warna basah ni tadi. Itu adalah teknik resist. Nanti kita tengok macam mana nak hasilkan resist ni.
Dan yang ketiga, mozaik. Okey, mozaik ni adalah yang akan kita belajar pada minggu hadapan. Cikgu bagi tahu dululah definisi mozaik ni adalah satu tampalan dan juga susunan kertas ataupun apa sahaja bahan yang kita gunakan secara bersebelahan tanpa bertindih. Ini paling penting, tanpa bertindih antara satu sama lain. Okey, macam kita boleh lihat juga kalau dekat rumah kan, rumah siapa yang ada mozaik, tiles tu, kalau tak ada pun kita pernah nampak kan, cara macam mana orang susun mozaik kat rumah. Dia mesti susun ada longkang-longkang tu, ada jarak tu. Itu adalah teknik mozaik. Dia tak bertindih. Kalau bertindih tu apa? Ingat lagi tak? Kita dah belajar minggu lepas. Kalau yang bertindih tu adalah teknik collage. Okey, pandai. Okey, seterusnya pula, langkah untuk kita menghasilkan teknik ikatan dan celupan. Okey, so macam mana kita nak hasilkan ikatan dan celupan ni? Mudah je. Nampak tak? 1, 2, 3, 4. 4 je. Okey. Yang pertama. Okey, yang pertama tadi adalah sediakan alat dan bahan. Seperti mana kita tahu, kalau kita nak menghasilkan apa sahaja karya sekalipun, langkah pertama mestilah sediakan alat dan bahan ataupun sediakan media. Okey. Yang kedua, ini secara teorinya dulu. Nanti cikgu tunjukkan cara. Yang kedua, kita lipat tisu ataupun kain kapas yang kita ada tadi yang berwarna putih mengikut kreativiti masing-masing. Okey, dalam cara lipatan ni, murid-murid boleh lipat macam kapal terbang tu ke, ataupun nak gulung-gulung terus ke, ataupun boleh juga ambil batu kecil-kecil tu dan masukkan dalam lipatan tisu ataupun kain ni, lepas tu baru kita ikat. Tujuannya apa? Bila kita masukkan batu kecil ataupun apa sahaja nanti semasa kita ikat, dia akan menghasilkan satu corak abstrak yang sangat cantik. Tak percaya? Cubalah. Okey. Yang ketiga, celupkan tisu ataupun kain kapas tadi tu, ni daripada sini tadi kita pergi ke sini, celupkan kain yang dah diikat kemas-kemas tadi tu ke dalam warna yang telah dibancuh. Okey, maksudnya kita bancuh dulu warna air kan. Kita bancuh warna air ataupun kalau tak ada warna air, boleh gunakan apa? Gunakan pewarna makanan. Okey. Kita bancuh pewarna makanan tu, kemudian kita celupkan tisu ataupun kain tadi ke dalam warna tu. Okey. Setelah tu nak buat apa? Kita jemur dan biarkan kering. Kalau nak cepat, letaklah bawah kipas. Kalau tak nak kalau bawah kipas tu lambat juga, boleh gunakan hair dryer ataupun pengering rambut kalau nak cepat. Kalau tak ada, tak apa. Letak je bawah kipas sebab dia akan kering. Okey. Alright. So, ini adalah cara untuk kita menghasilkan karya, ikatan dan celupan. Bukan karya, teknik. Teknik ikatan dan celupan. So, kita tengok apa alat dan bahan yang kita perlukan untuk menghasilkan ikatan dan celupan. Okay, yang pertama adalah warna air. Warna air ataupun boleh juga gunakan warna makanan. Okay, ini untuk ikatan dan celupan. Lepas tu, gelang getah untuk kita ikat ataupun boleh juga gunakan tali rafia. Kain kapas. Okey, ni sebenarnya kain ni. Kain cotton lah senang sebut kan. Okey, palette. Palette ni untuk cikgu letakkan warna ataupun pewarna makanan tu kita bancuh. Kalau tak nak boleh juga bancuh dalam bekas lain. Okey, beras lukisan ni tujuannya untuk macam kita nak sapu, nak ratakan warna-warna yang kita dah bancuh tadi kepada kain ataupun tisu yang kita nak buat ikatan dan celupan tu tadi. Okey. Okey. Jadi boleh tengok dekat sini mula-mula cikgu lipat kain ni. Okey, lipatlah ikut kreativiti masing-masing. Cikgu dia lipat, cikgu ikat ketat-ketat. Tak nampak pula. Tadi macam pocong dah tu. Okey. So, lipat. Tadi mula-mula cikgu lipat kan. Cikgu lipat, cikgu gulung-gulung, pusing-pusing-pusing.
Lepas tu, macam ni lah hasil dia. Pastikan ketat. Sebab apa kita nak pastikan ketat? Kita tak nak bila kita celup warna nanti, warna tu bercampur dengan warna-warna lain. Katakan kat sini warna hijau. Kat sini warna merah. Kalau kita ikat ni tak ketat, warna hijau ni tu dia akan melebar ke warna merah. Kan dah tak cantik. So itulah dia tujuan kita ikat kemas. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah langkah yang ketiga. Celupkan tisu ataupun kain tadi ke dalam warna yang telah dibancuh. Okey, nampak tak? Cikgu bancuh dulu warna kan, cikgu letak dalam palet sebab kita tak guna banyak pun sebenarnya. Cukup seadanya, sekadar yang ada. Nampak tak? Tujuan beres tadi cikgu ratakan. Okey. Nampak tak cikgu dah celup. Tadi kan kat sini penuh warna-warna kan. Okey, lepas tu cikgu celupkan kain ni tadi ke dalam warna yang cikgu dah bancuh. Warna biru pekat, biru perlahan, kuning, orange, merah. Sampai habis. Pastikan, ni penting. Pastikan kalau boleh kan biar warna tu meresap betul-betul masuk ke dalam setiap kain ni. Supaya nanti tak adalah jadi ada warna putih-putih. Barulah kita punya hasil ikatan dan celupan ni cantik. Okey. Kalau ada warna putih-putih pun tak apa. Kalau nak buat balik semula pun boleh juga. Okey. Dan yang terakhir adalah jemur dan biarkan kita punya hasil kering. Okey, ini yang cikgu gunakan kain tadi kita tahu. Cikgu sebenarnya buat dua. Yang pertama cikgu cuba buat guna kain. Yang kedua tisu. Tisu ni sebenarnya salahnya sebab ini adalah tisu tandas. Kita sepatutnya kena gunakan tisu dapur. Ada beza ya tisu tandas dan juga tisu dapur. Kalau tisu tandas dia cepat koyak, nampak tak? Macam ni lah kurang kemas. Kalau guna tisu dapur, bagus. Itu sesuai. Okey, tak apa. So, cikgu gunakan kain juga. Nampak tak dekat kain ni penuh warna je. Tak ada warna putih-putih. Itulah yang cikgu kata tadi. Pentingnya untuk kita ratakan semua warna tu dan pastikan dia meresap lah. Ini nampak tak ada kesan putih tu. Maksudnya warna tu tak meresap dengan rata lah kat tisu tadi. So tak kemas. Tapi tak apa, cikgu yakin kamu semua mesti boleh buat lagi cantik. Betul tak? Okey. Dah habis kita punya cara untuk membuat ikatan dan celupan. Sekarang ni, jom kita tengok macam mana pula nak buat teknik resis. Okey, ini adalah langkah menghasilkan teknik resis. Tapi cikgu tahu kamu semua dah pandai buat. Sebab apa? Minggu lepas sebelum cuti, cikgu dah pernah buat teknik resis ni dengan kamu semua. Tapi dalam karya mengenal craft tradisional, kita buat topi tu. Ingat tak? Ada juga guna teknik resis ni, batik tu. Okey, so apakah langkah yang pertama? Langkah yang pertama macam cikgu cakap tadi, apa sahaja langkah yang pertama mestilah sediakan alat dan bahan ataupun sediakan media. Okey. Yang kedua, lukis corak mengikut kreativiti di atas sehelai kertas A4 menggunakan krayon ataupun lilin. Apa tujuan kita lukis guna krayon ataupun lilin? Siapa tahu? Okey. Tujuan kita gunakan krayon ataupun lilin ni adalah krayon ni dia kan macam lilin, sifat dia menghalang air. Dia menghalang air. Jadi bila kita akan warna dengan warna air nanti, warna tu tak akan pergi ke kawasan yang dah dilukis menggunakan krayon ataupun lilin tadi. So warna tu tak tersebar. Pernah tak tengok dekat TV ke ataupun mana-mana ke cara orang buat batik, mencanting batik. Mereka canting batik menggunakan lilin, betul tak? Jadi bila mereka dah warnakan corak batik tu tadi, yang bahagian lilin tu tak basah pun. Warna pun tak meresap ke tempat lain. Itulah fungsi krayon ataupun lilin. Okey, boleh faham? Seterusnya, langkah ketiga. Kita akan warnakan pula corak yang dah kita lukis tadi ke atas kertas A4 tu menggunakan warna air ataupun menggunakan pewarna makanan ataupun menggunakan warna poster. Terpulanglah apa yang kamu ada bahan dekat rumah tu kan. Cikgu rasa kalau pewarna makanan ni insya-Allah lah semua ada sebab mak-mak kita kan suka masak.
buat kuih apa semua kan. Kalau tak ada, beli je warna air dekat kedai RM2 tu, baru RM2. Cikgu pun beli dekat situ je, murah kan. Boleh kita hasilkan teknik resist ni. Okey, yang keempat, ni adalah penting sekali. Kita nak gabungkan hasil karya resist tu dengan hasil karya ikatan dan celupan yang kita dah buat tadi sebelum ni. Okey, resist ni kita baru nak buat. Okey, kita tengok langkah pertama. Okey, alat dan bahan. Alat dan bahan untuk kita hasilkan teknik resist adalah mestilah menggunakan warna air. Yang kedua, pewarna makanan. Okey. Lepas tu kertas A4, pensel untuk kita lakar idea, crayon, berus lukisan untuk kita warna. Okey, kalau semua boleh lihat, yang pertama cikgu lukis tadi, cikgu lakarkan menggunakan krayon warna kuning. Okey, cikgu buat border, ikutlah kreativiti kamu. Cikgu buat macam ni. Kamu boleh juga rujuk buku teks macam mana nak buat corak-corak ni. Okey, lepas tu cikgu ambil pula krayon warna hitam. Warna hitam untuk buat corak di dalam garisan-garisan tadi tu, nampak tak? Jelas dah kat sini. Okey, kalau kamu nak tahu macam mana, boleh juga rujuk buku teks. Okey. Okey, ini adalah langkah seterusnya kan. Langkah seterusnya adalah warnakan corak yang dihasilkan tadi tu menggunakan warna air ataupun pewarna makanan. Okey, boleh lihat tadi macam mana cikgu warnakan. Okey, nampak tak? Krayon ni, itulah tujuan krayon tadi. Bila kita warnakan dekat sini menggunakan warna air ataupun pewarna makanan, warna ni tak akan merebak ke tempat lain. So macam itulah dia fungsi krayon dan juga warna air. Seterusnya, okey, seperti mana yang kamu dapat lihat dekat dalam video ni, sebenarnya cikgu dah buat untuk minggu depan sekali. Dah ada dah pun mozaik kat sini. Tapi kita fokus dulu kepada resist dan juga ikatan dan celupan yang tadi. Okey, ini adalah kain perca atau kain kapas yang cikgu buat ikatan dan celupan. Ni pun sama. Ini tisu yang cikgu kata tak berapa jadi tadi tu. Teknik ikatan dan celupan. Ini pun ikatan dan celupan. Okey. So, tadi kan kita dah hasilkan resist ni. Corak ni. Jadi, apa yang kita perlu buat? Gunting saja. Gunting kita punya kain tu ataupun tisu tadi tu. Dan tampal ikut bentuk dia. Tampal kat sini. Nampak tak? Tampal gunalah glue stick atau pengenggam cair pun boleh. Kalau nak kemas, guna glue stick. Tapi cikgu tak ada. Cikgu gunakan gam cair. Pastikan buat kemas-kemas. Ni pula mozaik. Okey, tak apa. Mozaik ni kita cerita minggu depan. Okey. So, kita tengok hasil dia. Ini adalah hasil gabungan teknik ikatan dan juga celupan serta teknik resist. Ada juga teknik mozaik kat sini. Okey. Tapi kita fokus dulu kepada ikatan dan celupan. Okey, ini ikatan dan celupan. Ini ikatan dan celupan. Ini pun sama. Ini adalah teknik resist tadi yang kita dah lukis guna krayon. Lepas tu kita warna dengan menggunakan warna air. Okey, so sebagai rumusan, lepas ni cikgu nak kamu semua buat buat karya tu lepas dah tonton video ni. Dan dalam penghasilan karya ni, kita kena sabar dan juga tekun sebab kita nak teliti nak hasilkan karya yang cantik. Dan yang kedua,
penggunaan bahan juga boleh mengikut kreativiti masing-masing. Macam cikgu cakap tadi lah. Contohnya kalau kain kapas, tak semestinya semua ada kain dekat rumah, betul tak? Kalau tak ada, boleh juga gunakan tisu. Ataupun macam warna air tadi. Kalau tak ada warna air, boleh gunakan warna makanan. Okay? Dan murid-murid yang belum siap, yang tak boleh nak siapkan untuk hari ni, tak apa. Boleh siapkan sepanjang minggu ni. Dan tolong hantar, snapkan gambar kamu. Cikgu nak macam tadi, yang hasil cikgu dah buat tadi tu. Kamu snap, pastikan snap hasil sendirilah. Dan hantar kepada cikgu dekat WhatsApp, okay? Dan jangan lupa juga untuk jawab soalan pengukuhan dekat link yang cikgu dah bagi. Cikgu dah bagi juga link ni dekat WhatsApp. Kamu tekan je, dia terus direct kepada soalan-soalan quiz. Tak banyak pun, okay? Pastikan kamu dapat skor, okay? So, itu sahaja. Selamat berkarya semua. Bye.